بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita dipertemukan pada malam ini untuk kita kembali menyambung dan mengambil faedah daripada kitab yang disusun, yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala, iaitu sebuah kitab yang diberi tajuk Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, As-Sunnah Hauliyah, yang memuatkan 27 perbahasan, dan kita telah berada pada penghujung, iaitu bab yang ke-6, pada membicarakan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan zikir-zikir setelah solat fardu, yang dimulai daripada muka surat 181, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyelesaikannya, iaitu pada muka surat 185, di mana kuliah sebelum ini kita berhenti kepada penjelasan zikir yang termasuk di dalam urutan di dalam zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan ajarkan kepada kita, iaitu membaca ayatul kursi, yang mana kita telah jelaskan ayatul kursi merupakan ayat Al-Quran yang paling agung. Padanya memuat 10 kalimah yang berdiri sendiri, yang mengandungi faedah yang sangat besar, yang menjelaskan tentang pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya, iaitu daripada 3 sisi, iaitu mentauhidkan Allah dari sisi Ar-Rububiyah, mentauhidkan Allah dari sisi Al-Uluhiyah, dan mentauhidkan Allah dari Asma' wa Sifat. Baik, telah berlalu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah dia di antara syarah secara ringkas, iaitu bagaimana kita memahami agar dapat kita menghayati zikir-zikir yang kita ucapkan setelah selesai setiap kali solat fardu 5 waktu khususnya. Mudah-mudahan dengan itu ianya akan memberikan faedah. Ianya akan memberikan faedah yang sangat besar kepada kita. Ya, masya-Allah. Samping ini. Ya, boleh. InsyaAllah. Amin. Baik, telah selesai berlalu penjelasannya, dan sekarang kita akan masuk zikir yang seterusnya, iaitu membaca 3 surah. 3 surah yang besar sekali faedahnya, iaitu dikenali dengan nama di kalangan kita dipanggil 3 kul, iaitu suratul Ikhlas, iaitu surah yang ke-112 dalam susunan urutan surah-surah di dalam Al-Quran, yang merupakan surah yang berada di penghujung Al-Quranul Karim, diikuti dengan suratul Falaq, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini adalah 3 surah yang terakhir di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim itu disusun terdiri daripada 114 surah.
Dan 3 surah ini adalah merupakan surah-surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah kebiasaannya menjelaskan tentang perkara yang utama, yaitu mengenalkan hamba kepada Rabb-nya dari 3 sisi tadi, yaitu dari sisi Ar-Rububiyah, dari sisi Al-Uluhiyah, dari sisi Al-Asma' was Sifat, supaya tertanam kukuh tauhid ini. Maka dengan itu kita akan menjadi hamba yang benar-benar mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, dan sekali-kali tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan walaupun sebesar zarah. Dan inilah perkara yang menyelamatkan seorang hamba yang nanti di negeri akhirat. Dan hendaknya seorang hamba ketika dia hidup, dia berjalan di atas 3 perkara ini, iaitu mentauhidkan Allah. Dari 3 perkara itu tak terpisahkan. Baik, ya, suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas dibaca sekali, ya, bagi setiap selesai solat fardu. Ya, dan surah ini juga seperti mana ayatul kursi adalah surah-surah yang sering dibaca, ya, di 3 tempat sama, iaitu zikir pagi petang selain daripada, ya, solat 5 waktu itu, dan juga sebelum kita tidur. Dan surah ini juga merupakan di antara surah yang dijadikan surah-surah dalam hal yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyyah. Ya, apabila kita ditimpa sesuatu musibah, sakit dan seumpamanya, ya, untuk mengubati diri kita sendiri atau orang lain, maka bacalah, ya, 3 surah ini. Kerana besarnya surah ini, iaitu yang menjelaskan tentang surah yang pertama tentunya, ya, menanamkan akidah tauhid yang benar, ya, suratul Ikhlas. Bagaimana Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hambanya, ya, dengan suratul Ikhlas ini. Manakala suratul Falaq pula adalah bentuk permohonan dari seorang hamba kepada Rabb-nya, iaitu memohon perlindungan daripada segala kejahatan yang nampak atau tidak nampak. Dan surah An-Nas, iaitu sama juga, ya, lebih khusus, iaitu memohon perlindungan kepada Allah, ya, daripada, ya, perkara-perkara yang merupakan bisikan-bisikan kejahatan daripada syaitan yang bersembunyi. Jadi barang siapa yang membaca 3 surah ini, maka sungguh, ya, ia akan mewujudkan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dalam segala urusan kehidupannya, juga sebagai benteng agar dia terselamat daripada segala kejahatan. Dan kejahatan yang paling besar adalah kejahatan dirinya, iaitu, ya, daripada terjatuh ke dalam melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu kejahatan yang paling besar. Kemudian diikuti dengan kejahatan-kejahatan yang seterusnya. Baik, mari kita lihat dan mengambil faedah daripada setiap surah ini. Mudah-mudahan dengan itu surah-surah ini akan tertanam kuat di dalam diri kita dan memberikan faedah dalam pembentukan dan pengukuhan tauhid dan pengukuhan ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Dan dengan itu diri kita sentiasa mendapat penjagaan Allah Ta'ala. Dan apa yang paling kita harapkan dalam kehidupan ini adalah penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, suratul Ikhlas adalah surah yang ke-112, terdiri daripada 4 ayat. 4 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Kenapa dinamakan suratul Ikhlas? Kerana surah ini menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Ta'ala dari beberapa sisi yang akan diterangkan menerusi ayat-ayat ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, itu penegasan, pengikraran, penetapan bahawa Allah itu ahad. Dia Esa. Ya, tidak ada sekutu baginya dalam segala hal yang berkaitan dengan 4 perkara besar bila membicarakan tentang tauhid. Dari sisi zat Allah Ta'ala, dia Esa. Esa dari sisi zatnya, Esa daripada, ya, sifatnya, Esa daripada perbuatannya, dan Esa daripada nama-nama dan sifatnya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya atau menandinginya. Kemudian Allahus Samad, Allah lah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya, tempat, ya, seorang hamba berharap, bermohon, berserah. Lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Jadi Allah Ta'ala setelah menegaskan, menetapkan tentang sifatnya, iaitu Allah itu Maha Esa, ya, kita belajar di antara sifat Allah adalah yang pertama apa? Ya, iaitu Allah itu wajib kita tegaskan, Allah itu wahdaniyah Allah Ta'ala. Allah itu dia Maha Esa.
Ya, tidak ada Tuhan selain daripadanya. Sebab itu kalimah yang agung adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Allah lah satu-satunya yang berhak kita tujukan, yang kita tumpukan, yang kita serahkan jiwa raga kita dalam mentaati seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi Allah yang menjelaskan penetapan, kemudian Allah menafikan. Ya, Allah Ta'ala tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Kerana apa? Kerana wujudnya ya di kalangan manusia, ya, mereka melakukan penyimpangan dan berani, iaitu mengatakan bahawa Allah itu beranak, ya, dan Allah pula diperanakkan. Sungguh ini adalah ucapan yang sangat keji. Ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Ya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun, seseorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada satu pun makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang serupa dengan Allah Ta'ala. Dari empat tadi. Dari sisi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi ya perbuatannya, dari segi nama-nama dan ya nama-namanya dan sifat-sifatnya. Asma' wa sifat. Ya, dari segi apa? Nama sama, tapi hakikat tak sama. Betul kan? Baik, itu secara ringkas. Jadi suratul Ikhlas ini barang siapa yang mentadaburinya, merenunginya, menyelami maknanya, maka tentu akan tertancap kuat kepadanya, iaitu tentang 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Iaitu yang pertama, penegasan ya seorang hamba akan keesaan Allah Ta'ala. Dengan itu dia menafikan segala Tuhan-Tuhan yang dia ada-adakan oleh manusia. Ya, maknanya menolak, menafikan segala sesuatu yang dijadikan Tuhan di samping Allah Ta'ala. Tapi kenyataannya ini berlaku kerana penyimpangan, kerana mengikuti tipu daya syaitan. Ya, jadi orang yang beriman, orang yang bertauhid, hendaklah menetapkan bahawa Allah Ta'ala itu esa di sisi zatnya, di sisi sifatnya, di sisi perbuatannya, dan di sisi nama-nama ya dan sifat-sifatnya. Ya, ini prinsip teguh yang wajib dipegang. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. Allahus Samad, Allah Maha Sempurna. Ya, Allah tempat makhluk ciptaannya bergantung. Ya. Apa saja urusan kita ini, ya, sebagai seorang yang diciptakan, ya, kita berharap kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah. Kita berserah kepada Allah. Ya. Itu kita pasrah di atas segala ketentuan takdir yang telah Allah tetapkan. Apa yang kita lalui sampai saat ini, semuanya itu di bawah pengaturan ya Allah Ta'ala. Allah telah menetapkan sesuatu yang terbaik kepada kita. Kewajipan kita adalah redha dengan segala ketentuan Allah, bersyukur di atas apa yang kita ya sukai, iaitu berupa nikmat daripada Allah Ta'ala, dan kita bersabar di atas segala ujian yang Allah timpakan. Jadi hidup kita ini tak lari daripada dua sisi, iaitu meraih nikmat atau ditimpa musibah. Maka hendaklah kita menjadi mukmin yang terbaik, mukmin yang memiliki sifat yang menakjubkan. Apa dia? Ketentuan takdir daripada dua sisi ini dihadapinya dengan benar. Ya, sebab itulah Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Orang mukmin siapa? Iaitu mereka tadi, ya, yang berpegang teguh dengan ya, mentauhidkan Allah dari 4 perkara tadi. Yang disimpulkan dari sisi apa? Al-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Ya. Sungguh menakjubkan, ajaban li amril mu'min. Kenapa sungguh menakjubkan urusan mukmin itu? Inna amruhu kullahu khair, wa laysa zaka li ahadin illa khair. Segala urusan yang menimpanya, segala urusan apa saja yang menimpa, yang ditimpakan ke atasnya, jadi ketentuan takdir atas dirinya oleh Allah Ta'ala, semuanya baik bagi dia. Tak ada satu pun yang tak baik. Ya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila dia dipuji dengan nikmat, maka dia bersyukur di atasnya. Ya. Dia tak pernah kufur terhadap nikmat Allah. Dia tak pernah komplain. Ya. Apa saja nikmat yang Allah berikan pada dia, dia bersyukur. Walaupun nikmat itu kecil. Ya, walaupun nikmat itu kecil. Ya, barangkali dia bekerja, berapa pulah dia, tapi pendapatan hari itu dapat RM10. Orang lain kerja relax-relax aja RM50, 100. Dia tidak pernah dia merasa kecil hati, merasa
seolah-olah didiskriminasi oleh Allah Ta'ala. Kenapalah aku ni kerja bukan main teruk. Ya, tak pernah bermaksiat kepada Allah, taat. Ya, si kawan tu, ya Allah, kayanya dia, senangnya dia. Ya, solat pun tidak, tapi senang. Dia tak pernah mempertikaikan, dia tak pernah merungut, dia redha dengan ketentuan Allah. Kerana itu adalah nikmat, walaupun sedikit, alhamdulillah ada baginya. Dia bersyukur dan itu baik baginya. Ya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa dengan musibah, ujian yang dia tak suka, dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi inilah dia. Iaitu menunjukkan betapa seorang hamba itu dia tunduk, pasrah terhadap segala ketentuan Allah Ta'ala. Kenapa? Allah lah tempat bergantung. Ya, dirinya bergantung. Ya, bagaimana mungkin dia boleh tidak bersyukur dan sebagainya. Ya, komplain dan sebagainya, keluh kesah dan sebagainya. Kerana Allah telah memberikan dia nikmat usia. Allah bagi dia umur sampai sekarang. Yang ketika mana ada di antara rakannya yang telah meninggal dunia lebih awal daripadanya. Dia sampai saat sekarang masih hidup. Ya, nikmat yang paling besar, dia masih ada kesempatan untuk melakukan amal-amal ketaatan. Dan masih sempat untuk dia bertaubat kepada Allah. Ya. Ini nikmat yang paling agung ini. Yang banyak terabaikan. Yang banyak terlepas pandang. Yang banyak disia-siakan. Allah dah bagi kita pelbagai tanda-tanda. Sama ada kita akan mengambil faedah dari tanda-tanda tersebut atau tidak. Sebab setiap perkara yang berlaku kepada kita atau berlaku kepada persekitaran kita, semuanya merupakan petunjuk-petunjuk yang terkandung padanya rahsia-rahsia yang kalau kita renungi, pasti dia akan kembali kepada kita, ditujukan perkara tersebut. Ya, Masya Allah. Jadi ini zikir yang sangat agung. Dengan membaca suratul Ikhlas ini akan menanamkan tentang betapa seorang hamba yang mukmin sentiasa mempersiapkan diri dalam segala kerja buatnya, sentiasa teliti. Dia sentiasa mengikut aturan, ajaran dan ketetapan hukum Allah Ta'ala. Jadi hidupnya berjalan di atas aturan syariat. Lam yalid wa lam yulad tadi, iaitu menjelaskan tentang Allah Ta'ala itu dia tidak seperti makhluk. Tak akan sekali-kali. Iaitu di antara sifat makhluk adalah beranak pinak, ada keturunan, kena kahwin, ada lelaki, ada perempuan, ada pasangan. Allah Ta'ala maha suci daripada apa yang Allah tetapkan bagi makhluknya. Kerana Allah menetapkan makhluk itu dan membezakan di antara dirinya sebagai Al-Khaliq dengan makhluk yang diciptakannya. Jadi ini tak akan sekali-kali dapat disetarakan, dipersamakan. Sebab itu kesyirikan merupakan dosa yang paling mungkar, paling besar. Kenapa? Menyamakan kedudukan Allah Ta'ala sama dengan makhluk ciptaannya. Sedangkan Allah Ta'ala dia adalah Rabb. Dan Allah Ta'ala dia tidak berhajat, dia tidak memerlukan, dan dia tidak memerlukan kepada makhluknya. Makhluknya lah yang bergantung kepadanya. Dan inilah dia hakikat tauhid. Baik. Kemudian pelajaran yang seterusnya adalah menanamkan kepada kita bahawa ingat kaedah ini, iaitu menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang telah kita sebut dalam Al-Quran, kaedahnya bila kita berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Allah, maka kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita menyimpang. Jangan kita menyelisihi. Kerana kenyataannya ramai orang menyimpang. Ada para agamawan yang menyimpang daripada kaedah lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika mana Allah menjelaskan tentang dirinya, maka kita tetapkan. Yang pertama apa yang kita buat? Kita mengimani nama-nama dan sifat Allah. Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, menyebut dia memiliki wajah. Nanti dia datang di negeri akhirat. Allah boleh dilihat. Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Allah istiwa di atas arash. Allah memiliki tangan. Allah menciptakan Adam daripada kedua tangannya. Dan pelbagai lagi sifat-sifat khabariah yang Allah sifatkan tentang dirinya. Maka kewajipan kita adalah iman. Yang kedua, kita tetapkan sifat itu memang sifat Allah Ta'ala, bukan sifat makhluk. Jangan kita buat perbandingan, buat persamaan. Yang ketiga, iaitu kita sucikan sifat-sifat Allah Ta'ala itu dari penyerupaan dengan makhluk ciptaannya. Kerana mustahil, tak akan sekali-kali selama-lamanya ciptaan itu sama dengan pencipta. Inilah dia keyword prinsip
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang pun yang setara dengan Allah dari segala segi. Yang keempat adalah jangan tanya bagaimana sifat Allah itu. Maka barang siapa yang berjalan di atas 4 prinsip pokok ini, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Dia adalah orang-orang yang benar berjalan di atas manhaj Nabi SAW. Manhajnya para sahabat Nabi SAW. Manhajnya tabi' dan tabi'in. Dan inilah kita simpulkan dikenali sebagai apa di zaman kita? Manhaj salafus soleh. Orang yang berjalan di atasnya dikenali sebagai salafi ataupun salafiyun. Kenapa? Mereka berpegang teguh dengan prinsip ini kerana prinsip ini adalah prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Maka barang siapa yang menyimpang dari ini, dia pasti akan binasa. Sebab itu barang siapa yang memahami ayat yang keempat ini, dia akan berada di atas akidah yang betul, yang murni, yang tepat, yang lurus, yang akidah ini dipegangi oleh seluruh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi suratul Ikhlas ini akan menyelamatkan seseorang supaya tidak melencong, tersasar, terkeluar daripada garisan di dalam yaitu ma'rifatullah. Dan betapa banyak orang yang menyimpang. Ya, lahir kelompok seperti musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Lahir kelompok mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Tak mungkin Allah memiliki wajah. Tak mungkin Allah turun ke langit dunia. Tak mungkin Allah istiwa di atas arasy. Lahir kelompok yang yaitu ya mujassimah, mu'attilah ya dan pelbagai lagi. Dan lahir ya kelompok yang ya berucap takkan Allah begini, takkan Allah begitu. Dia memahami Allah dengan akal dia, bukan dengan nakal. Lalu dia memalingkan maknanya. Ya, oh Allah itu ya Allah memiliki sifat apa? Rahmah. Oh rahmah itu maknanya ya Allah itu maha memberikan rezeki dan sebagainya. Allah yang beri rezeki itu memang sifat Allah Ar-Razzaq. Ya, rahmah ini kena tetapkan dua perkara. Ya. Jangan dipersamakan, diperluas. Ada penjelasan para ulama dalam bab ini contohnya. Ya, mereka mengatakan Allah ya apa memiliki wajah. Oh, menunjukkan Allah itu maha mulia. Kemuliaan Allah Taala. Wajah tetap. Ya, Allah memiliki wajah. Kita tetapkan, tapi kita tidak tahu bagaimana ya wajah Allah Ta'ala itu bukan urusan kita. Kerana Allah tak memperincikan, yang tak memperjelas. Betul kan? Maka jangan kita masuk dalam perkara yang Allah Ta'ala tak jelaskan dirinya sendiri. Jangan kita pandai-pandai pergi buat elaboration, penjelasan dan sebagainya. Siapa kita? Kalau diri kita pun kita tak setuju orang explain tentang kita, sesuatu yang kita tak explain tentang diri kita. Betul kan? Ya, orang pergi cerita tentang kita lebih-lebih. Padahal kita tidak ada sifat itu. Padahal itu bukan hakikat kita. Marah tak kita? Marah. Ini permisalan yang untuk mendekatkan pemahaman. Maha suci Allah daripada permisalan-permisalan seperti itu. Tapi nak mendekatkan pemahaman. Kita sendiri pun marah kalau orang menceritakan diri kita. Bukan itu kita. Ya, tapi diceritakan oleh orang lain. Padahal itu bukan hakikat kita. Kita pun marah, tak setuju. Pandai-pandai kau cerita tentang aku. Ya, aku bukan seperti itu. Ya, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita mengucapkan ya membaca ayat ini ya untuk apa? Untuk mentahqiq tauhid kita agar tetap teguh di atas jalan yang Allah perintahkan. Allah memperkenalkan dirinya. Begitulah kita ya mengenal Allah Taala. Inilah namanya surah yang berkaitan dengan salah satu daripada sisi ma'rifatullah. Kenal Allah menerusi suratul Ikhlas, mantap, kukuh, teguh ya di atas tauhid yang benar. Jadi prinsip daripada surah ini adalah yaitu prinsip yang digunakan untuk seluruh nama-nama dan sifat Allah. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu seluruhnya sama. Ya, Allah Maha hidup, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, sama juga 4 prinsip. Imani, tetapkan, sucikan dan apa? Jangan tanya bagaimana. Ya. Allah itu Maha hidup. Maha hidup bagaimana? Boleh jawab? Tak boleh jawab kita. Cukup berhenti setakat itu. Sebagaimana kita faham kita ini hidup. Ya, kita hidup ada mati. Allah hidup tak akan mati selama-lamanya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi, bila kita ulang selalu baca surah ini, tak lain dan tak bukan hanya sekadar ucapan. Tapi untuk menancap kuat prinsip-prinsip ini dalam hati kita. Supaya benar akidah kita. Jadi, ayat ini berkaitan dengan ayat akidah. Ayat yang berkaitan dengan ilmu yang paling utama. Iaitu ilmu berkaitan dengan mengenal Allah Ta'ala.
Jadi ayat ini memperkenalkan Allah Ta'ala kepada kita daripada beberapa sisi. Adapun sisi-sisi yang lain banyak pertebaran di dalam ayat-ayat Al-Quran. Boleh faham? Sebab itu besarnya faedah suratul Ikhlas. Sebab itu suratul Ikhlas ini memiliki keutamaan. Ya, sehingga barang siapa yang membacanya seolah-olah dia telah membaca 1/3 daripada seluruh Al-Quran. Apa maknanya? Sebab 1/3 daripada Al-Quran adalah berkaitan dengan tauhid. Ya, 1/3 berkaitan dengan tauhid. Dan di sini disimpulkan. Besar tak faedahnya? Besar. Tapi dengan syarat apa? Faham. Faham dengan cara Nabi SAW faham. Faham dengan cara para sahabat faham. Bukan selain daripada itu. Maka berjalanlah di atas kefahaman tersebut. Baik, selesai. Faedah secara ringkas suratul Ikhlas. Kemudian kita dituntut untuk membaca suratul Falaq. Surah 113. Ya, juga surah Makkiyah. Ya. Jadi surah Al-Falaq ini ada surah yang di antara surah yang paling dekat dengan kita. Dihafal. Anak kecil hafal, orang tua pun hafal. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, ya Allah perintah kepada Nabi SAW untuk berkata, menyampaikan firman Allah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya, pada waktu pagi. Tengok Allah ajar kita memulai hari di pagi hari agar kita selamat dari apa? Yang pertamanya tentunya adalah kejahatan syaitan. Awal pagi kita bangun, dia pun bangun. Dia telah memasang jerat-jerat dan perangkapnya, ya, dan telah menyusun jurus-jurusnya dari depan, dari belakang, dari depan, dari atas, kiri, kanan, 360 degrees dia datang semuanya. Tak 1, 2, tak 2, 3, tak 4, 5, tak corporal general, tak general captain, macam-macam dia hantar. Ya, lihat sisi mana dia nak, ya, memalingkan seseorang itu daripada, ya, mengingati Allah, taat, tunduk patuh terhadap perintah Allah. Jadi kita mohon pada Allah di awal pagi untuk memulakan aktiviti hari yang baru. Ya, dengan siapa? Dengan Allah yang menguasai hari. Hari apa? Waktu subuh. Ya, Allah pemilik. Dia yang mengatur, dia yang memerintahkan segala-galanya. Makhluk-makhluknya berjalan di atas aturan yang telah ditetapkan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Ya, makhluk Allah ini tak terhitung. Ada makhluk kerja dia memang buat jahat. Siapa? Syaitan dan sekutu-sekutunya. Minal jinnati wan nas. Tu nanti. Ya. Di dalam surah An-Nas. Ya. Kejahatan makhluk. Satu kejahatan makhluk yang boleh, ya, kejahatan makhluk yang paling bencana apa? Yang membinasakan akidahnya. Syaitan. Ada kejahatan makhluk yang membinasakan umurnya. Ya, menyebabkan kematian, mendatangkan mudarat. Ya. Sama ada dari sisi kejahatan yang tak terlihat, jin yang jahat, manusia yang nampak buat jahat, menzolimi, membunuh, mencuri, ya, memukul, ya, dan sebagainya. Dan haiwan-haiwan. Haiwan-haiwan makhluknya. Ya, seperti apa? Makhluk yang berbisa. Ya. Kejahatan makhluknya yang berbisa. Ya. Yang apabila mematuk, menyengat, boleh membawa kepada musibah, kematian. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah jauhkan daripada segala kejahatan itu. Yang nampak dan juga tidak nampak. Menunjukkan apa? Tauhid. Kita bergantung kepada penjagaan Allah Ta'ala. Allah yang menjaga kita. Ya, Allah kirimkan para malaikat penjaga, Al-Hafazah, jaga kita. 2 malaikat. Ya, jadi dengan keberadaan mereka itu, dengan kita berjalan di atas syariat Allah, maka kita dapat penjagaan. Ya. Tapi kalau dah ditakdirkan ketika itu, ya, kita kena, itu telah ditetapkan oleh Allah. Barangkali bagaimana cara kita akan terkena? Hari itu kita terlupa nak baca doa keluar rumah. Terlupa nak baca zikir pagi petang. Maka terkena musibah. Maka itu sesuai dengan sunnatullah yang telah Allah tetapkan. Sebab itu, ya, hendaklah kita sentiasa beringat. Jadi seorang yang berdisiplin, khususnya zikir pagi petang itu, ya, memulai awal pagi. Tak boleh baca semua, jangan tinggal semua. Baca yang penting-penting. Ya, yang kita boleh ingat. Apa contoh? 3 kul. Ya, ayatul kursi. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Ya, 4 kali. Bismillahilladzi. Berapa kali baca? 3. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sayyidul istighfar itu untuk keampunan, dapat ampun kita.
Kalau jadi apa-apa, mati waktu itu, dapat keampunan. Ya, nak protect diri kita, itu zikir-zikir tadi. Ya, selawat pada Nabi SAW. Kemudian keselamatan yang paling utama apa? Penegasan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu penegasan. Selamat kita. Ya, aku redha Allah itu sebagai Rabbku. Ya, Islam sebagai agamaku dan Rasul sebagai nabi. Teladan, contoh, ikutan. Maka kita buat pengikraran, pengistiharan. Itu pentingnya. Ya. Zikir-zikir itu supaya dengan itu Allah jaga kita. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah itu. Ya. Maka kita akan dapat 3 perkara. Ya, Allah jaga kita. Allah kurniakan kita rahmat, keselamatan, ya, diampuni. Hingga syaitan pun berkata, jomlah pergi, dia dah dijaga. Kita nak boleh buat apa lagi dah? Nampak tak tu? Itu shield protection yang paling kukuh, ampuh. Ya. Dengan membaca itu, segala musibah, perkara yang nampak, COVID yang kita tak nampak, insya-Allah akan terhindarkan, akan terjauhkan. Tapi kalau kena juga, itu adalah takdir. Allah nak ajar kita, nak didik kita, next step, another higher level. Allah nak angkat darjat kita. Be patient, accept the reality, navigate accordingly. Terima kenyataan, redha, sabar, cari jalan. Cari jalan, dapat pahala. Redha dapat pahala, sabar dapat pahala. Berapa banyak Allah nak bagi pahala kita menerusi ujian itu. Tapi bukan bermakna kita welcome ujian tu. Jangan minta begitu, salah. Ya, sebab tu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah kau uji aku dengan sesuatu yang aku tidak mampu untuk menghadapinya. Sebab hidup pasti akan diuji. Tapi untuk keselamatan kita letak dah begitu. Supaya Allah, bila datang ke ujian, kita dapat hadapinya. Bersabar. Sebab orang beriman pasti akan diuji. Makin dekat seorang itu Allah nak angkat darjat kepadanya, makin besar ujiannya. Dan ujian yang paling besar adalah terhadap seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada sesiapa yang boleh menandingi sepanjang zaman sampai hari kiamat. Alim macam mana pun, luar biasa macam mana pun, masuk penjara berkali-kali pun, mati dibunuh, tak akan dapat menandingi kesulitan yang paling besar dihadapi oleh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun rasul itu tidak wafat disebabkan oleh dibunuh dan sebagainya, tetap para rasul itu paling keras sekali ujiannya. Kerana Allah nak tunjukkan contoh. Betul kan? Ya. Ujian mereka itu, bagaimana kehidupan mereka tak sama dengan kita. Makan minum mereka tak sama dengan kita. Ya. Ibadah mereka pun tak sama dengan kita. Jauh sekali-kali. Ya. Bagaimana mereka mengatur hidup, mengatur urusan mereka dengan Allah dalam beribadah, sekali-kali tak akan sama. Itu berat ujian mereka. Ya, tengok Nabi SAW betapa beratnya. Ya, diuji dari sisi dunia, tak ada satu yang mampu seperti Nabi SAW. Nampak tak? Isteri ada 9 orang, nak mengurusi seluruh isteri, nak bagi contoh pada orang yang ada 4 isteri. Ya, tengok Nabi SAW how Nabi SAW manage his family. Jadi teladan yang terbaik bagaimana Nabi SAW menyantuni isteri-isterinya radhiyallahu anhum. Dan begitulah seterusnya. Ya, maka menjadi pelajaran bagi kita. Ya, tentang betapa kita sangat berharap bergantung kepada Allah daripada segala kejahatan. Kerana di dunia ni ada 2 je kelompok. Satu kelompok yang baik, yang beriman dan bertakwa. Satu lagi kelompok yang jahat, yang bermaksiat, ya, yang menentang Allah Ta'ala. Ya. Sama ada di kalangan orang kafir atau di kalangan orang Islam sendiri. Orang Islam pula terbahagi pada pelbagai jenis. Ya. Yang jahat, yang baik. Nama saja Ahmad, tapi perangai macam Abu Jahal. Ada tak? Ada. Ya. Seolah-olah dia tu bukan Ahmad namanya. Ya. Sebab itu makhluk namanya tak melazimi perangainya, tak melazimi sikapnya. Tapi Allah Ta'ala namanya sesuai dengan sifatnya. Nampak tu? Itu perbezaan. Allah bila disebut, ya, dia adalah, ya, Maha Adil, dia memang adil. Tapi manusia nama adil belum tentu. Ya, dia adil. Bahkan barangkali dia paling zalim. Itu tak sama makhluk. Allah ciptakan begitu. Ya, menjadi pengajaran. Ya. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Malam, masya-Allah, banyak kemaksiatan berlaku di waktu malam. Kemaksiatan tertentu khusus. Betul kan? Ada kemaksiatan yang manusia lakukan di siang hari. Tapi manusia buat kejahatan di siang hari biasanya tak nampak. Disembunyikan. Tak terang-terangan dan tak ekstrim. Tapi selalu kemaksiatan yang paling ekstrim di waktu malam. Orang mencuri, merompak, masuk rumah orang di tengah malam, melakukan pembunuhan, ya, aktiviti gelap, pelacuran dan sebagainya di waktu malam. Ya.
Betapa banyak manusia keluar daripada rumah di malam hari. Kerana apa? Suasana gelap, tak nampak wajah. Kalau nampak pun sama-sama. Tu. Ya, jadi manusia berani ketika malam. Banyak kemaksiatan. Ya, pergi ke pantai-pantai, pergi ke tempat-tempat gelap, disco, kelab malam. Nama pun kelab malam. Dia tak panggil kelab siang. Pub dan sebagainya. Panggung wayang. Ya, tayangan perdana Saturday Night Fever. Bagi apa? Saturday Night. Saturday Night bubuh pula. Ada filem tayangan larut malam. Dulu-dulu lah, sekarang wallahualam tak tahu. Ya. Tu, masya-Allah. Tu dari kejahatan malam. Ya. Berbagai perkara. Malam lah haiwan-haiwan buas keluar. Ya. Ular, ada jenis ular yang keluar malam seperti ular sawa. Waktu tu ular tedung tidur. Dia siang tengah hari baru dia keluar. Allah dah atur begitu. Ya, kita berjalan, ya, di dalam hutan waktu malam binatang banyak keluar. Bersilau mata. Ada dia punya operating procedure kalau kita berjalan malam dalam hutan. Siang ada operating procedure-nya. Masya-Allah. Jadi malam ada haiwan-haiwan yang berbisa, baik binatang buas dia keluar pada waktu malam. Ya. Apabila telah gelap gelita, manusia satu sifat takut pada kegelapan. Betul kan? Takut. Dulu kat kampung-kampung, masya-Allah. Takut kena teman. Tandas bukan dalam rumah. 1 kilometer. Masya Allah. Itu kalau tandas yang ada rumah tu. Ada tandas itu buka open air. Selak kain aja. Masya Allah dulu. Kampung bukan macam sekarang. Kampung dulu pokok penuh. Dulu takut dia. Waktu tu aja hantu. Hantu langsui lah. Macam-macam. Pokok kekabu. Kalau ada pokok kekabu lagi takut. Situ duduk je. Langsui kan tu apalah macam-macam. Padahal kekabu tu warna putih. Dia kan ibarat hantu putih. Rambut menjurai, gigi tarik, kiki kat situ. Allah punya takut. Orang tu dulu aja. Ya Rabbi. Padahal tak takut apa. Bila keluar tu, bumabang bulu rumah. Tak diajar takut pada Allah. Dia ajar takut pada makhluk. Ini pun masalah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni orang tu dulu. Ya, kerana salah pengajaran mereka itu. Banyaknya ya yang diajar salah, menyelisih. Patutnya baca doa, nak pergi buang air. Baca a'udzubika kalimatillah, bergantung pada Allah. Nampak tak? Dan memang kegelapan manusia takut. Tambah pula lalu kawasan perkuburan. Lagi takut. Dulu kawasan perkuburan bukan macam sekarang, cantik. Bukan main lagi susul elok. Perkuburan semak belukar. Masya Allah, memang takut sungguh waktu kecil lalu situ. Ya. Dulu kalau pergi mengaji, ya, ada di kampung-kampung pedalaman tu lagi menakutkan. Lalu hutan-hutan bawa pelita je. Ramai-ramai. Kalau pula tu guru tu buat sistem, balik siapa dulu ngaji balik dulu. Kita yang last sekali balik-balik tengok pukul 9 dah. 9 dulu. Bukan macam 9 sekarang terang benderang. 9 dah gelap sunyi sepi dengan suara apa? Cengkerik, congkeng dalam hutan tu bunyi macam-macam. Ya Allah. Itu kalau pokok, kalau ada penyakat dia pakai putih je, alamat lari lah. Tak cukup tanah. Masya Allah. Ni kenangan zaman kecil-kecil. Dia nakal-nakal dia buat perangai macam tu. Dia tunggu kawan dia kat pokok pisang. Dan lagi dia gegau. Masya Allah, ingat lucu. Tapi takut. Tapi takut-takut pun, Masya Allah. Ya, itulah zaman yang tidak akan ditemui lagi di zaman sekarang. Kecuali orang duduk di hutan-hutan di kampung. Macam zaman 60-an, 70-an. Masya Allah. Ya, kesilapan orang tua-tua kita dulu, orang kampung tak ajar. Iaitu mentauhidkan Allah. Sifat takut itu hanya wajib ditujukan pada Allah. Tak boleh dipalingkan. Kalau dipalingkan, boleh membawa kepada kekufuran, kesyirikan. Bila takut pada makhluk, melebihi takut pada Allah. Sehingga meminta. Sebab orang tu dulu ajar. Minta simpang, datuk nenek, cucu nak lalu. Bahkan dia ajar. Wahai jin penunggu, wahai hantu penunggu, kau jangan ganggu aku nak lalu. Ini semua ucapan-ucapan yang membawa kepada kesyirikan. Tapi nak buat macam mana dulu kita tak tahu. Waktu kecil. Waktu kecil-kecil, mana nak tahu? Ya, apa yang orang kampung ajar, orang tua ajar, itulah kita pegang. Tapi bila sedikit-sedikit Allah angkat kejahilan, ya, datang ilmu, Masya Allah. Ya, maka diketahui perbuatan-perbuatan itu semuanya adalah ya salah di sisi syariat. Tengok, Quran dah ajar. Jadi kalau nak mohon perlindungan, minta pada Allah. Allah yang menciptakan kegelapan dan mencipta terang. Dia Tuhan, Allah Ta'ala Tuhan kepada kegelapan, Tuhan juga kepada terang. Ya, Masya Allah. Baik. Ya, makhluk yang Allah ciptakan ni malam dan siang dan makhluk. Ya, dia pun tunduk patuh pada perintah Allah. Tak berani melanggar. Betul kan? Tak pernah tertukar. Siang dan malam tak pernah tertukar. Tak pernah salah jadual. Tetap ikut aturan.
Kemudian wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus kepada simpulan-simpulan. Ni bagaimana Nabi SAW pernah disihir, tapi Allah jaga, diru'yah oleh Jibril alaihissalam, sembuh Nabi SAW. Dan sihir ini adalah perkara yang hakikat, yang nyata, yang ada. Ya, dalam surah Al-Baqarah tu kisah Harut dan Marut, datang malaikat mengajar sihir sebagai ujian. Dalam surah Al-Buruj, anak kecil itu belajar pada tukang sihir dan belajar pada ahlul kitab. Tapi sihir adalah batil. Dia tak akan sekali-kali berjaya mengatasi wahyu. Dia akan pasti terkalahkan. Sebagaimana Nabi Musa AS mengalahkan tukang sihir, ya, Fir'aun. Ya, dan sihir adalah dosa yang menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Ya. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan sihir kita dilarang untuk mempelajarinya, walaupun tujuan untuk mengetahui saja, bukan untuk diamalkan. Dilarang kerana nanti akan membawa kepada syirkun akbar. Kerana sihir itu meletakkan syarat-syarat, dan syarat-syarat itulah yang menyebabkan dia terkeluar daripada agama. Betapa jahatnya orang yang mempelajari sihir ini. Syarat pertama, dia mesti mensyirikkan Allah Ta'ala dengan melakukan perkara yang menghina agamanya. Seperti contoh, ya, dia menggunakan darah haid wanita, kemudian disapu di atas ayat-ayat Al-Quran. Atau dia membawa ayat Al-Quran ke dalam tandas. Atau dia jadikan kertas Al-Quran itu sebagai untuk dia beristinja. Ni kejahatan yang sangat besar. Ya, maka makin kuat kufur dia kepada Allah, makin berani dia menentang Allah, makin kuat sihir dia. Sebab dia telah memenuhi tuntutan masternya, iaitu syaitan. Ya. Dan yang menakjubkan, ada kitab-kitab. Orang kita asal kitabnya semuanya ya, betul. Ya, kitab-kitab yang memuatkan ilmu sihir di dalamnya. Bahkan ada di antara tok guru yang mengajar kitab itu. Terkenal ni, viral baru ni. Kitab Tajul Buluk, Samsul Ma'arif, Al-Mujarrabat. Tu semua kitab-kitab dalamnya ada sihir. Dia ajar, memang mujarab, mustajab. Ni orang tua dulu ajar, sakit gigi je baca sikit-sikit, tetap tulis huruf-huruf, buat raja-raja, sembuh. Memang sembuh, tapi sembuh bukan bukti kebenaran, bukan dalil kebenaran. Ya, orang sakit minum arak pun sembuh. Adakah itu sebagai kebenaran? Tak. Sebab apa? Caranya melanggar syariat. Allah uji melalui cara itu. Banyak orang berani melanggar, ya, melanggar syariat demi untuk kesembuhan di dunia, tapi di akhirat akan diumbankan ke dalam neraka. Pergi berjumpa dukun, bomoh, ya, berjumpa tukang sihir. Bahkan yang lebih parah, ya, marah kepada musuhnya yang dia anggap musuh, disihir kawan tu sampai mati kawan tu. Dua kesalahan dia. Satu, dia telah syirik kepada Allah. Satu lagi, dia telah membunuh nyawa, ya, yang tanpa hak. Dua kesalahan yang sangat besar. Satu berkaitan dengan Allah, satu berkaitan dengan sesama manusia. Bagaimana dia akan masuk syurga. Itulah syaitan sangat berjaya. Ya. Dan sihir di zaman sekarang dah canggih-canggih lah. Pelbagai versi bentuk baru sesuai dengan kemodernan manusia, dengan sains dan teknologi. Macam-macam cara dia buat. Ya. Allah musta'an. Semoga Allah menjauhkan kita daripada kejahatan sihir. Di sini sebut kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan. Ya, sebab di antara tukang-tukang sihir ini, dia juga merupakan profession para wanita. Betul kan? Dulu di kampung-kampung kan ada tok bomoh, tok dukun perempuan. Orang dulu Melayu terkenal perempuan jadi tukang sihir. Tok bomoh. Bakar dia. Tu. Ya. Ada dia tukang sihir cantik dia, sehingga orang lelaki semua terpikat dengan dia. Dia boleh tundukkan orang lelaki, suaminya jadi macam orang bodoh, ikut aturan isteri. Isteri dia pula berselingkuh dengan ramai lelaki. Tu, tukang sihir. Bulan-bulan tertentu, dia akan ada upacara khas untuk dia. Bilik khas, dia akan buat macam-macam. Dilarang cucu-cucunya masuk ke biliknya. Tu, orang dulu-dulu. Tu semua pengalaman-pengalaman yang telah dilihat atau didengar. Di kampung-kampung dulu ada orang seperti itu. Wanitanya, Masya Allah, orang tengok dia tertarik. Ya, ramai lelaki datang. Tengok dia, ya, Masya Allah. Ni, tukang sihir. Wanita-wanita. Ya, dulu terkenal. Wanita, tukang susuk lah. Ya, pasal susuk nak bagi cantik. Nak tarik lelaki-lelaki. Ya, ini semuanya perkara-perkara kejahatan. Ya, Masya Allah. Dan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ini hasad yang paling berbahaya. Itulah ain, al-ain. Melihat dengan pandangan hasad. Sebab itulah bergunanya zikir ini. Ya, sebab tu sangat berguna. Nak tidur baca, bangun-bangun subuh selesai saja baca. Lepas tu tambah lagi baca dengan zikir pagi. Berapa banyak tu kita letak perisai di depan kita. Kenapa?
Kerana kita sangat berhajat dan bergantung kepada Allah. Musuh dia tak pernah tidur. Musuh dia tak pernah tidur. Sama ada jin, syaitan, manusia yang hasad dia tak pernah tidur. Kita ni yang selalu alpa. Sebab tu orang tua-tua buat satu perbidanan. Iaitu apa? Perangkap tak pernah melupakan pelanduk. Pelanduk aja yang lupa perangkap. Nampak tak? Dia steady je. Perangkap tunggu dia. Lepas ni kau mesti kena. Kena sungguh. Sebab apa? Dia cuai. Dia lalai. Begitulah manusia. Sebab itu kita dilarang lalai dalam berzikir kepada Allah. Ya. Jadi solat 5 waktu tu nak mengatur kita supaya jangan lalai. Di antara subuh ke zuhur, masuk balik track, put back on track. Tadi dah berlalu masa yang panjang, barangkali lalai, terlupa dengan urusan dunia, lupa ingat pada Allah. Ingat semula waktu zuhur. Zuhur nanti diingat semula pada asar. Asar nanti diingat semula pada maghrib. Maghrib nanti sebelum nak jumpa subuh, the longest time. Ada pertengahan dia. Ketika landing time, ingat berzikir kepada Allah. Baca doa-doa nak tidur. Baca 3 kul. Ya, baca ayat Al-Kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan banyak lagi. Ya, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Dan ada lagi doa-doa untuk tidur dan sebagainya. Jangan kali itu, tengah tidur terkejut bangun tengah malam, ada lagi nak dibaca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab ila akhir ayat. Banyak. Paling ringkas pun bangun. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun kita tengah malam baca doa tu, sebab doa tu adalah kita dihidup balik. Hidup balik. Jangan lagi bangun subuh, baca lagi. Masya-Allah. Ni kena jadi kebiasaan. Kalau tak jadi kebiasaan, macam mana Allah nak jaga kita? Sebab syarat mendapat penjagaan Allah, kita jaga Allah. Bagaimana? Ni, baca. Amalkan. Sebab tu kena minta sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sentiasa berusaha untuk hidup di atas sunnah. Allahumma ahyina wa amitna 'alal Islam was sunnah. Sunnah ni yang paling sulit. Banyak orang hidup di atas Islam tapi tak berjalan di atas sunnah. Dia nama Islam, dia solat, tapi sunnah-sunnah banyak dia abaikan. Banyak dia tak peduli, tak ambil tahu pun. Dan itulah majoriti orang Islam. Sebab apa? Tak diajar. Sistem, our education system, dia tak pandang pun ni sunnah-sunnah. Tak ajar pun. Kalau diajar pun perkara-perkara yang paling basic, 1, 2, 3 boleh bilang dengan jari. Itu pun kadang-kadang apa yang diajar menyelisih sunnah Nabi SAW. Nampak tak? Jadi kita kena hidupkan kembali. Ya, orang-orang yang memegang kendali bahagian pendidikan dan sebagainya, khususnya di bidang agama, hendaklah memasukkan. Ya, alangkah bagusnya kalau buku Hisnul Muslim itu dijadikan silibus, kurikulum untuk dipraktikkan. Dalam bentuk apa? Modul pembangunan saksiah seorang pelajar Muslim. Ya, kalau tak diajar yang itu, ya, majoriti semua yang boleh dikatakan tak tahu. Angin tiup nak kata apa? Ya, jangankan itu, keluar rumah pun dia tak tahu nak ucap apa. Jangankan dia, ayah dia pun tak tahu, mak dia pun tak tahu. Bayangkan. Sehingga begitu sekali rosaknya kehidupan, ya, kaum muslimin di negara-negara umat Islam. Kenapa? Telah dipisahkan sunnah itu daripada, iaitu aturan kehidupan. Padahal Nabi SAW tinggalkan perkara itu untuk kita. You have to follow. Ya. Ikut sunnah Nabi SAW. Alaikum bisunnati. Ya. Atas kamu itu hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnah itu. Gigit dengan geraham. Abdu alaiha bin nawajis. Maka beruntunglah orang-orang yang menggigitnya, yang berjalan dengannya. Ya, dia jaga, dia kukuh di atas itu. Dia berusaha setiap harinya melihat sunnah-sunnah Nabi SAW, belajar. Mohon pada Allah, ya Allah, gerakkan hati aku. Bukan hanya sekadar ilmu, bukan hanya sekadar knowledge, not just an information, but as execution. Ya, untuk dilaksanakan. Bila kita memiliki niat begitu, pasti Allah akan bantu. Allah akan mudahkan. Allah akan ringankan kita. Allah akan ingatkan kita. Akhirnya dia jadi autopilot. Automatically. Ya, inculcate all those good values, inculcate deep rooted in our heart. And then, proven throughout our what? Our action. Ni semuanya takkan diraih kalau tidak ada kemahuan dan kesungguhan. Memohon kepada Allah. Bergantung. Allah akan remind kita. Allah akan remind. Allah lontarkan hidayah. Kenapa keluar tadi bila? Kaki kiri ke kanan? Ya. Jadi kita lama-lama jadi teliti, lama-lama jadi apa? Become our habit. Habit only it can become our habit once we already practice. Always by constant repetition. At the end it will become our habit. Itu. Tapi tentu susah mula-mula, betul kan? Macam orang nak amalkan zikir pagi petang. Senang ke susah? Susah. Nak bagi komitmen.
Macam orang istiqamah nak baca Quran, senang tak? Susah. Bukan senang. Ya, macam orang nak baca kitab, nak disiplinkan diri baca kitab. Lepas ni kitab ni satu, lepas ni kitab ni, lepas ni kitab ni dia tengok. Bukan senang nak disiplin beli kitab. Education every month at least 10% of my income, my salary. I want to buy books. Bukan senang. Beli buku satu bab, baca buku satu bab, menyampaikan pula satu bab. Jadi usia kita tu biar dihabiskan di situ. Tapi banyak orang menghabiskan usianya di tempat kesia-siaan. Main bola ada masa, jogging ada masa, cycling ada masa, main bowling ada masa. Banyak masa dia kat situ. Tapi hanya sekadar nak duduk dalam majlis ilmu yang ambil masa sejam, I don't have enough time. I'm very busy person. Tu dia. Ini tanda-tanda orang yang sangat rugi. Maka dia telah terjatuh ke dalam kejahatan. Sebab apa? Tak dapat perlindungan. Dia tak minta pada Allah. Ya. Ni. Wa min syarri ghasikin idza waqa. Ya, bukan makna dari kejahatan malam, siang kita tak minta, automatically cover sekali. Siang pun ada banyak kejahatan. Betul kan? Betul, banyak orang yang berbuat kejahatan di siang hari. Apa dia? Kejahatan iaitu cara orang cerdas. Kejahatan yang canggih. Orang buat rasuah. Orang tipu dokumen. Ya, orang guna kabel. Ya, orang salah. Personal konflik dalam pekerjaan. Bila? Siang. Siang. Buat meeting sana, meeting sini. Tukar dokumen, masuk data, ya, manipulate data, alter data, change data, ya. Bagi IC palsu ke orang dapat duit, daftar orang, macam-macam. Ya, jual sijil palsu. Semua siang, majoriti je. Itu canggih. Ya, kejahatan yang canggih. Ya, atas kecerdasan. Tapi semuanya adalah kejahatan yang dilarang. Menipu, membohong, ya. Apa lagi? Mencuri. Mencuri macam-macam kalau siang. Curi maklumat, curi data. Scammer siang-siang boleh kerja, bukan malam. Telefon dah hujung waktu hari Sabtu. Ya, sekian-sekian takutlah kawan tu habis beratus-ribu. Seronok dia enjoy. You enjoy lah di sini. Ya, di akhirat there is no way out. You are finished. Yeah, there is no escape. Escape routes. No alternative. Di dunia, ya, kamu mewah hidup. Tapi di akhirat, ya, akan disumbat dalam mulut kamu itu api neraka yang panas membakar. Ya, waliyazubillah. Nampak? Ni kedengkian adalah penyakit yang sangat membinasakan. Dan betapa banyak manusia yang dengki. Dengan pandangan saja. Sebab itu dengan doa-doa seperti Bismillahirrahmanirrahim la yadurruhu ma'asmihi. Ya, baca doa auzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan dengan itu Allah menjaga kita. Besar tak ni faedah zikir ini? Sangat besar. Jadi kita nak betulkan persepsi orang-orang yang mengamalkan zikir-zikir ini, apa saja zikir, khususnya zikir selepas solat ni, jangan hanya sekadar membaca. Jangan jadi rutinius. Ya, iaitu mengucapkan tanpa penghayatan. Mengucapkan hanya di lisan and kosong daripada jiwa dan pemahaman. Tak akan bentuk, tak akan menyelamatkan dia, sulit. Sebab Al-Quran itu untuk difahami. Read with understanding and then you live with it. Ya. Baca dengan pemahaman dan berjalan dengannya. Inilah dia satu perkara yang hilang daripada our education system on this part. Ya. Tengok kita mengaji kecil-kecil. Apa yang kita pelajari? Bertahun-tahun kita mengaji. Ya. Sebelum masuk sekolah lagi. Dulu tak ada tadika. Ya, mengaji kecil-kecil 5-6 tahun mengaji ya. Ya. Sampai dah jam 6 tak habis-habis Quran mengaji. Kalau habis ulang lagi. Tapi faham tak? Langsung tak diajar faham tidak. Masuk universiti macam tu juga. Tak ada dia. Dia nak fahamkan kita tentang Al-Quran. Ya. Tak diajar. Ya. Tak dinasih kecuali oleh guru-guru kita, cikgu-cikgu yang memiliki fikrah Islamiah ni. Dia lah yang mendidik kita. Sungguh menakjubkan guru-guru kita di zaman itu. Mereka bukan ustaz, tapi mereka melangkaui ustaz. Ustaz pun tak ajar, dia yang ajar. Ajak pergi solat ke surau. Ya, ketika itu murid-murid lelaki pakai seluar pendek, dia minta pada guru besar. Guru besarnya sekolah Cina. Ya, guru besar Cina. Dia pergi, saya nak minta permohonan supaya pelajar-pelajar Islam yang perempuannya dibenarkan pakai baju kurung, tutup aurat pakai tudung. Yang waktu itu ustazahnya pun pakai selendang. Pakai selendang je tutup kepala. Ya. Ustazah pun tak tutup aurat. Waktu itu zaman 60-an 70-an. Sedikit nak cari orang yang benar-benar tahu. Tapi Allah
Datangkan sedikit-sedikit orang-orang yang datang. Jangan berbuat kerja itu, berdakwah itu orang yang bukan pendidik agama. Ingat cikgu tu, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati, ya, menjadikan beliau ya ahli syurga dengan jasanya yang sangat besar. Guru saya pertanian aja, lulusan UPM. Ingat cikgu tu, cikgu Fauzi, Masya Allah. Wallahualam. Dah meninggal ke atau masih hidup? Kalau hidup dah umur barangkali 70-80. Besar jasanya, ingat jasa dia. Dia kata satu, dia datang pergi jumpa guru besar, minta surau. Berjalan lagi, suruh pakai seluar panjang. Dapat ke? Pakai seluar panjang kita. Dulu semua majoriti pakai seluar pendek. Macam pegawai British tu, seluar pendek. Masya Allah. Macam orang kerja lombong, tin main tu, semua seluar pendek pakai topi. Masya Allah, tu orang dulu, betul kan? Oh, dengan gaya pegang tongkat satu, pegang tu. Apa panggil tu? Rokok pipe tu. Oi, canggih. Warisan penjajah. Sekolah semua pakai seluar pendek. Yang perempuan pakai skirt, betul kan? Pakai baju macam tu. Macam baju apa dia panggil tu? Baju yang tu lah. Kalau orang lelaki tu pakai yang tu kan tu. Kalau yang canggih-canggih tu, model lah. Ikut cara British. Dapat, Masya Allah. Anak-anak, wanita, perempuan di kata satu mula dah pakai tutup aurat. Tapi bukan semua. Tak ada kesedaran. Tapi begitulah bersungguhnya cikgu tersebut. Besarnya jasa. Dia bukan ustaz. Tapi Masya Allah. Tengok Allah beri hidayah. Satu pelajaran penting. Berdakwah bukan mesti kita jadi ustaz lah. Bali wa anni wala ayah. Betapa banyak pahala yang dia dapat sampai setiap orang meninggal. Keturunan pula asbab dia. Bayangkan. Ya. Bayangkan pula dia mengajar solat. Macam mana cara nak solat dan sebagainya. Kemudian disuruh solat berjamaah lagi di surau. Masya Allah. Ajib ni. Allah nak mengubah sesuatu kaum dengan Allah utuskan orang-orang yang di luar jangkaan. Yang bukan ustaz, tapi seorang guru, tapi memiliki pemahaman jauh melampaui seorang ustaz atau seorang ustazah. Nampak? Jadi agama itu bukan dilihat dengan title-nya, dengan gelarannya, dilihat dengan pengalaman, ilmunya, muafaqah dengan apa yang Allah perintahkan, follow through, proceed. Ini Allah nak memuliakan seseorang. Benarlah Allah. Ya, dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang beriman dan orang berilmu. Di kalangan kamu beberapa darajat. Ya, betapa banyak orang yang memiliki gelar ustaz, tok guru dan sebagainya, tapi Allah tak angkat darjat dia. Ilmunya tak bermanfaat, tak mendidik manusia. Belajar bertahun-tahun, keluar-keluar, tak mengajar ilmu dia. Lulusan apa? Ijazah, bagat syariah, usuluddin, tafsir, hadis, tapi dia jadi orang biasa. Niaga sana, niaga sini, ilmu tak mengajar. Nampak tak? Ni, kena lihat balik kenapa jadi demikian. Padahal kamu belajar di sisi itu. Kamu sibuk macam mana pun berniaga, kena kamu menyampaikan ilmu. Apa guna ilmu yang kamu pelajari? Sejak daripada sekolah menengah, tingkatan 1 dah sekolah agama, sampai tingkatan 6, ambil staff lagi, masuk universiti lagi, jauh pergi. Balik-balik satu habuk pun tak diguna ilmu untuk mendidik manusia. Yang dia sibuk cari dunia. Ini parah. Tu Allah ganti dengan apa? Ustaz-ustaz seperti tadi. Yang bukan ustaz. Lulusan sains pertanian, matematik, ya, pekerjaannya barangkali dia jadi engineer, ya, barangkali dia jadi apa? Driver bas, driver taksi, ya, canggih sikit pilot di udara, pilot di lautan, kapten kapal. Tapi Masya Allah, di atas kapalnya tu dia berdakwah, solat berjamaah, bagai-bagai. Dia bukan ustaz. Jadi pelajaran, agama itu bukan di tangan ustaz. Agama itu di kalangan setiap orang yang beriman. Wajib berusaha semampu mungkin untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Nampak tak? Jangan tunggu ustaz. Ya, ustaz memanglah kewajipan dia. Ya, sebab dia memang takhasus di bidang itu. Dan dia akan menjawab di hadapan Allah tentang ilmu yang Allah kurniakan kepada dia. Kenapa kamu tidak manfaatkan untuk mengajak manusia kepada Allah? Baik. Kemudian yang terakhir iaitu surah An-Nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, Allah perintah kepada Nabi SAW, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ini tauhid, betul kan? Bergantung, memohon perlindungan, isti'azah hanya kepada Allah. Ya, disebut sebagai Tuhan manusia. Ingat, kita ni bukan Tuhan. Macam Fir'aun tu kata dia Tuhan. Macam Namrud tu kata dia Tuhan. Dan begitulah di sepanjang zaman manusia menjadikan dirinya Tuhan. Ya, kamu boleh, kalau kamu nak jadi kaya, nak dapat projek ni, kamu taat dengan aku. Itu seolah-olah menjadikan dia Tuhan. Seolah dia yang bagi rezeki. Kamu kalau lawan engkar, kamu aku buang kerja. Takut dibuang kerja. Padahal tahu dah perintah tu melanggar syariat, tetap tunduk patuh. Itu maknanya apa? Menjadikan manusia itu sebagai Tuhan. Taat terhadap perkara yang dilarang.
Ya, sama tak seperti Rabai daripada itu Yahudi? Sama. Dan jangan jatuh seperti itu. Ada orang jatuh seperti itu. Baik bos, ya bos, walau perkara melanggar syariat. Bahkan boleh membawa kepada kekufuran dan taat dalam perkara yang diharamkan. Tu Malikin Nas, yang menguasai manusia. Ya, kita berlindung kepada Allah, Rabb, ya, manusia, dan Allah Ta'ala menguasai kita. Memang kita adalah milik Allah. Allah bagi kita pinjaman saja, sebagai pinjaman di dunia. Usia, waktu, kesenangan, kesihatan, sampai masa Allah ambil balik hak dia. Itu hak Allah Ta'ala, hak mandatori. Tak ada siapa boleh cabut tangan. Sihat, mati. Sakit, mati. Jadi jangan merasa resah gelisah. Jangan merasa payah. Memang setiap orang akan mati. Cara mati saja berbeza, bila mati saja berbeza, di mana mati saja berbeza. So accept the reality. Sebab tu prinsipal hidup yang paling penting apa? Salah satunya accept the reality. Terima kenyataan. Ya, and then navigate accordingly. Sesuaikan diri dengan situasi. Redha, sabar. Ya, mengharapkan keampunan daripada Allah. Ya, yang baik-baik saja. Ya, daripada Allah Taala. Sebab Allah melakukannya sesuai dengan ketentuan dan hikmah yang terkandung padanya. Lihat dari sisi kebaikan. Ya. Ilahin Nas, iaitu Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Allah adalah Al-Ma'luf, Al-Ma'bud. Maka apa saja ibadah yang kita lakukan wajib kerana Allah, tidak selainnya. Kerana manfaat kembali kepada kita. Jangan dipalingkan. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Syaitan memang bersembunyi, mana kita nampak. Jadi menunjukkan syaitan tu penakut. Jadi jangan takut pada dia. Ya. Jangan takut kepada syaitan. Takut kepada pemilik syaitan itu, Allah Ta'ala. Dia dengan kita sama-sama makhluk Allah. Ya, dia telah melakukan pelanggaran kepada Allah, mendapat keburkaan. Kita jangan jadi senasib dengan dia. Dan dia hendak kita senasib dengan dia. Maka jangan sekali-kali kita mengalami nasib yang sama dengan dia. Mesti lawan. Mesti fight. Ya, our enemy number one by ranking. There is no compromise. Ya, berusaha mohon pada Allah. Sebab tu apa saja, ya, kita sentiasa memohon ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, dan seterusnya. Masya-Allah. Mohon kepada Allah. Ya, sebab syaitan ini sentiasa datang membisik-bisik. Bisik-bisik. Menggelisahkan kita. Ya, benda-benda baik mesti dia datang. Tak payahlah. Dia tak ada kat kuliah lah. Dah pukul 9 dah, ustaz tak berhenti ni. Ustaz ni apa? Masa lebih masa je. Ya. Dia syaitan datang. Yang kita pula, ustaz ni apa lah, tak ada kerja lain, berleti je lah ceramah. Nak kata orang je, tu syaitan datang. Ya. Maka pedulikan kata syaitan itu. Kita pedulikan apa yang Allah Ta'ala kata. Ya. Setiap kebaikan pasti ya syaitan akan datang. Setiap kejahatan pasti akan datang juga. Menikmati. Ya, nikmatilah life. Ya, life start at 40. Enjoy your life. Syaitan datang bisik. Dulu waktu muda tak ada kesempatan nak naik motor besar. Sekarang tua-tua beli motor besar. Nak cover rak balik waktu muda. Tu syaitan datang tipu. Padahal tak padan dah umurnya tu. Ya, umurnya adalah mempersiapkan diri untuk akhirat. Syaitan datang. Ya, dulu waktu susah. Ya, tak dapat main-mainan. Waktu tu muda kecil-kecil tu tak pernah beli mainan. Tua-tua pergi beli mainan. Main je dolak lah. Dah tua umur berapa? 60, 70. Kenapa main benda tu? Dulu waktu kecil-kecil tak pernah main. Sekarang dia dah ada duit, baru nak main. That's not the time. Not the right time. Masya Allah. Ada orang boleh sampai tahap macam tu. Dah tua dah pergi beli mainan-mainan tu, main je jangkut tolak-tolak. Tanya kenapa? Dulu waktu muda, waktu kecil, ringin nak main. Tapi waktu tu susah. Sekarang dah tua, duit adik nak main lah. Tak padan dah. Tak padan. Walaupun alasan dia kukuh. Tak kukuh dari sisi syariat. Sebab apa? Wasting time. That's the most precious time you have. Allah give you. At that time, must be used. Ya, must be, ya, gunakan dia sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk menambahkan bekal. Yang dulu waktu muda apa? Dulu kita susah kan? Nak beli mainan tak dapat sebab apa? Habis masa bekerja. Siang malam. Susah nak cari rezeki. Tak sempat nak melakukan ketaatan kepada Allah. Tak sempat nak menuntut ilmu syar'i. Tak sempat, banyak-banyak tak sempat. Tiba-tiba Allah bagi kesempatan, nak balik juga ke nostalgik masa silam tu. Yang tak memberikan manfaat apa-apa. Cukuplah sekadarnya di dunia ni. Ya, Allah bagi kita nikmat dah tak terhitung, usia dah berlalu. Jangan lagi mengulangi kesilapan yang sama. Minal jinnati wan nas.
Ya, dari jin dan manusia. Yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia siapa? Jin dan manusia. Sebab itu berhati-hati berkawan dengan manusia. Berkawan dengan jin pun tak boleh, berkawan dengan manusia boleh, tapi manusia mana yang boleh kawan? Ar-rajul ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang itu dilihat dengan siapa dia berteman. Apatah lagi usia tua kita seperti ini, hendaklah kita cari teman-teman yang membawa kita kepada kebaikan, ketaatan, ingat kepada Allah. Ya, jangan kita terlibat dalam perkara yang lara, share benda yang bukan-bukan. Umur dah tua 50-60, share dalam WhatsApp gambar perempuan, gambar mak janda sana, mak janda sini, gambar perempuan yang mendedahkan aurat. Untuk apa? Tak padan dengan umur. Lagi tak padan kalau atas kepala ada kopiah. Masya Allah. Ya, nampak something wrong ni, bahaya ni, zon bahaya. Sebab apa? Masih terlibat dengan maksiat. Tak padan, ada juga tak padan memutih depan. Satu putih lah kepala. Tak padan, tak padan. Malu pada anak cucu. Satu bah. Ayah aku perangai macam tu punya dalam grup dia. Teruk benda ayah aku ni. Kopiah tak pernah tanggal. Anak pun nak bagi. Tak malu ke smash mouth dengan anak. Itu belum lagi Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi ini semuanya adalah merupakan peringatan-peringatan kepada kita. Semoga Allah menjaga kita, menjaga usia kita. Khususnya, ya orang kata dah di penghujung usia. Ya bukan bermakna di awal usia boleh berbuat seperti itu. Tak, semua sama, tetap. Sebab apa? Sebab kematian tak mengenal usia. Itulah dia 3 ayat yang sangat agung yang mempunyai faedah yang tak terhitung apabila kita sendiri menyelaminya, mengambil faedah-faedah yang tersirat kepadanya dan dikaitkan dengan kehidupan kita. Dan zikir yang terakhir iaitu khusus untuk solat subuh, membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Inilah doa yang sering kita baca di awal kuliah. Sebab apa? Mengandungi 3 perkara yang sangat besar yang kita sangat berhajat kepadanya. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tengok, selesai waktu subuh hari pertama kita keluar. Ya mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baru, ilmu yang terbaik, ilmu yang bermanfaat. Betul kan? Anak-anak pergi sekolah, ajar baca doa. Mulakan dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Rezeki yang baik, yang halal, nak keluar rumah, ya, nak langkah untuk mencari rezeki, pastikan rezeki itu yang dibawa pulang adalah rezeki yang halalan thayyiban. Ya, supaya kita jangan mengambil hak orang. Ya, jangan kita mendapat harta yang haram, menerusi tipu daya. Kita jadi peniaga, terdedah kepada penipuan. Ahli perniagaan ni paling banyak penipu. Banyak penipu, mudah menipu. Tu. Ni barang ni baru bang, bagus ni, ori. Ni madu ori ni bang. Dari hutan tu, hutan Pahang. Madu tu alam. Rupa-rupanya madu separuh. Madu 1/3 ya, 2/3 lagi gula. Dia kacau dengan gula merah. Letak dalam peti ais, freeze tengok. Tu dia, bersaka gula. Tapi tadi kata, sumpah bang, ni ori je ni. Sumpah lagi. Ya. Beli buah. Ya. Yang pergi beli buah tu puasa pula. Itu tak rasa tak boleh. Macam mana? Buah manggil ni sedap tak mana? Mana garanti bang? Garanti. Murah ni bang. Tu bawa balik, ya Allah, keras ke mata nak buka pun tak boleh. Nangis. Tengok bercampur pula yang lama dengan yang baru. Nampak tu? Ini adalah ya kejahatan-kejahatan yang kita mohon agar jangan kejahatan daripada kita, jangan kejahatan daripada orang, agar rezeki itu baik. Rezeki rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Inilah kemuncak permohonan. Kita letih beramal, mengajar ke sana kemari, setiap hari mengajar. Tiba-tiba di negeri akhirat tak ada faedah satu pun. Tak dapat pahala, dapat dosa lagi aja. Kemurkaan Allah lagi. Dihumalan neraka lagi. Waliyazubillah. Ini peringatan Allah ingat. Supaya kita dapat amalan yang diterima. Walaupun kecil tapi Allah nilai, Allah terima. Itu bukan nikmat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada amal yang banyak tapi Allah tak pandang, Allah tak terima, langsung tak nak tengok. Nampak tak? Bayangkan kita buat assignment, buat karangan, bukan main letih. Bawa pada pesyarah kita, dia ambil itu, kerak, koyak, buang dalam tu sampah. Apa perasaan kita? Apa? Fresh tu kan? Depress. Letih aku, bersekar mata sampai ke tengah malam. Tengok-tengok pagi dia baca pun tidak. Bukan sekadar baca tidak, dia koyak lagi depan-depan. Rubbish. Tu dia perkataan berjarah. Buat semua. Apa perasaan kita? Itu okey lagi. Ada still enough time for you to buat correction. Kalau di negeri akhirat, there is no correction. Just accept the result. Nampak tak?
Dia banyaknya pelajaran Allah bagi pada kita. Ya, semoga Allah menjadikan kita orang yang sentiasa ya berada di atas bimbingan hidayah Allah, sentiasa ya berusaha untuk melakukan ketaatan dengan penuh keikhlasan, ya berjalan di atasnya dan berharap keampunan agar Allah terima amal-amal kita, dan Allah memudahkan kita usia makin meningkat, makin bersungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Sebagaimana kita inginkan kebaikan untuk kita, kita juga ingin kebaikan untuk orang lain. Sebagaimana kita inginkan untuk masuk ke dalam syurga, begitu juga kita inginkan orang lain masuk ke syurga bersama-sama. Dalam urusan ini kita tidak ada boleh tamak. Ya, kerana syurga Allah itu ya disediakan untuk semua orang. Jadi berusahalah kita sama-sama mengajak ya sahabat handai, jiran taulan, kawan-kawan. Ya, kita nasihat itu atas dasar apa? Kasih sayang, menunaikan hak sesama muslim. Wallahu alam. Selesai sudah. Itu bab yang ke-6 pada menyatakan tentang zikir-zikir ya, yang dilaksanakan setelah selesai solat fardu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melaksanakannya dengan ketekunan, kesungguhan, kekhusyukan dan dengan pemahaman, dan juga menatijahkan ianya menjadikan amalan pada kita, khususnya hal yang berkaitan dengan mengukuhkan tahqiq tauhid kita kepada Allah, mengukuhkan ubudiah kita kepada Allah, dan mengukuhkan kita dalam menunaikan hak-hak Allah, juga menunaikan hak-hak sesama kita. Maka apabila seseorang berjalan di atas dua jalan ini, iaitu menunaikan hablum minallah dan hablum minan nas, maka sungguh itu merupakan satu nikmat yang sangat agung. Semoga Allah kurniakan dan kekalkan kita dua nikmat ini sampailah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menerima seluruh amal-amal kita. Ya, semoga dengan itu ya Allah berikan kita nikmat yang kita harapkan. Permohonan yang sentiasa kita ucapkan kepada Allah, semoga kita dapat berada di dalam syurga Firdaus. Mudah-mudahan dapat bersama dengan pengarang kitab ini yang banyak yang memberikan jasa dan kebaikan kepada kita melalui ilmu yang tertuang dalam kitab ini, Al-Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala, dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.